Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk buat ERPH. Okay. ERPH TS25 versi 5.0. Jadi ada beberapa topik yang akan kita belajar. Pertama adalah salin ERPH, iaitu make a copy. Tapak kita boleh dapat di gg.gg ERPH sengkang skcld. Jadi kita akan belajar edit, rename file, tukar nama, gambar, header dan logo. Buat folder, move to ERPH folder, copy tapak file ERPH, rename kepada nama baru, edit ERPH mingguan, edit di SKP, hanya sampai diajar, edit data dan sampailah nombor 9. Jadi kita akan buat daripada step by step lah. Okey. Baik, kita pergi masuk pada mula-mula kita pergi kepada link gg.gg ERPH skcld. Okay, kita pergi kepada di sini dan kita boleh kita klik link tu, kita akan direct ke folder ERPH 2020 dan master file. Okay. Dan folder ini hanya boleh diakses menggunakan ID MOE yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Jadi langkah yang pertama adalah guru-guru dikehendaki untuk buat file RPH dulu di dalam drive masing-masing. Di dalam drive ID masing-masing dikehendaki untuk membuat RPH ni, file RPH ni. Okay, jadi cara dia select folder ERPH 2020 dan kita akan download. Kita klik select, kemudian klik yang 3 titik ni dan download. Apabila dah download, kita extract, dia akan dapat folder lebih kurang macam ni. ERPH 2020. Di dalam folder tu ada nombor 1 hinggalah nombor 18. Okey. Jadi ini yang kita akan upload di dalam folder Google Drive kita. Okey. Baik, saya bagi contoh dekat sini. Contoh. Sini kita pergi kepada drive Google Drive. Okey, ini adalah ID saya sendiri. Okey, ini RPH saya. RPH. Okey, dan saya buat contoh file. Okey, contoh saya buat file adalah menggunakan nama ERPH Encik Salman. Okay, bagi contoh Cikgu Salman. Cikgu Salman. Okay. Baik. Jadi kita buat folder dulu. Okay. Jadi bila kita dah buat folder ERPH Cikgu Salman ni, maka kita perlu buat folder RPH di sini. Di sini ada mengikut tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya lah. Kita upload folder ERPH 2020. Upload di sini. Kita tunggu di upload. Selesai upload dah. Okay, masuk dekat sini, folder sudah kita create. Folder dah kita create. Folder kita dah create dan kemudian dalam folder ni ada nombor 1 hinggalah nombor 18 dan RPH kita tersimpan pada file nombor 13. Okay, file nombor 13.
file nomor 13. File nomor 13. Okey, file nomor 13. Okey. Baik. Nomor 13. Okey, jadi sekarang kita sudah ada file file RPH Salman 2020. Okey, dan ada kulit sampai dah 2018 dokumen antar rekod. Okey. Baik. Jadi selesai di sini nombor 1 hingga 18. Jadi seperti nombor 13 ni adalah tempat untuk simpan RPH. Selesai folder. Okey, kita balik kepada link yang saya bagi tadi. Okey. Link yang saya bagi tadi RPH CLD kan. Jadi ini sudah selesai untuk kita bina folder RPH di dalam Google Drive kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada master file. Pada master file. Okey, di sini disediakan RPH untuk kaunseling perdana dan juga pra. Okey. Bagi guru-guru akademik biasa guna pra, guru kaunseling guna kaunseling, dan prasekolah. Okey, baik. Kita tengok sini. Okey, jadi kita pergi kepada arahan yang pertama, iaitu cara untuk kita make a copy. Sekarang file ni adalah milik saya, milik ID saya lah. ID ni. Okey. So cara untuk kita copy masuk ke dalam file kita tekan file, lakukan arahan make a copy. Okey. Okey, name adalah kita letak pada minggu sekarang. Kalau mengikut daripada dokumen, kalau mengikut kepada dokumen takvim yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang terbaru, sekarang kita berada pada minggu ke-31. Okey, jadi nama dokumen itu adalah minggu ke-31. Destination folder, kita back lagi. Okey, cari folder yang sudah kita buat tadi. Ni ERPH Encik Salman. Okey. Dan ERPH 2020, seperti saya cakap tadi, segala RPH berada di folder nomor 13. Okey. 13. Okey, bila saya sudah sampai ke destinasi file nombor 13, kita tekan select. Okey. Baik. Okey, sekarang ini sudah menjadi dokumen di dalam ID kita. Jadi cara kita nak cek sama ada betul atau tidak, pergi kepada kita punya drive. Okey, masuk pada folder yang kita dah buat tadi, Cik Salman. Okey, 2020 nombor 13. Pergi kepada nombor 13. Nampak? Jadi sudah ada minggu ke-31. Okey, minggu 31. Okey, nice. Okey, sudah. Baik. Okey, jadi secara ringkas untuk kita edit RPH ni secara mingguan dan harian. Okey, jadi saya perkenalkan beberapa tools yang asas. Okey. Jadi di sini diminta guru-guru ditukar kepada dokumen pengajaran. Dokumen pengajaran, dan di sini tukar kepada catatan ulasan. Sini tukar kepada apa? Tukar kepada
tukar kepada catatan. Okey, baik, di sini selesai. Ini kita delete. Okey, jadi di sini adalah kita boleh letak kita punya dokumen-dokumen pengajaran. Okey, macam di sini saya ada bagi contoh di mana saya ada buat dokumen-dokumen pengajaran seperti takwim di SKP penjajaran 2020, RPT Sains tahun 4, RPT Sains tahun 6, RPT tahun 4 dan jadual waktu yang terbaru. Okey, catatan tu terpulang kepada kita lah. Okey, contohnya kalau ada apa-apa event ke dan sebagainya. Baik. Okey, selesai. Okey, jadi sekarang cara kita nak edit. Okey, pertama adalah cara untuk edit gambar. Kita pergi cara nak edit gambar ni, klik gambar, kemudian insert, tekan image dan image in cell dan cari gambar yang berkenaan lah. Okey. Cari gambar yang berkenaan. Okey, cari gambar yang berkenaan. Cari gambar yang berkenaan. Kemudian kalau kita nak edit ni nama, contohnya ni kita letak Encik Salman. Okey. Ni tak perlu edit, logo tak perlu edit. Okey. Dan di ruangan ini kita kena isi sekaligus lah. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis dan juga hari Jumaat. 5 hari. Dan ini tarikh adalah secara automatik. Contohnya hari minggu ni 24 kan jatuh pada hari Isnin. Ataupun kita bermula sekolah pada hari Selasa, betul? Nice. Jadi dia Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu kita tak perlu letak. Okey, jadi Selasa. Selasa. Tak ada. Kita kena letak hari Senin juga. Senin. Kita kena letak hari Senin juga. Okey, dalam ni dia ada bagi peringatan secara automatik bahawa minggu ke-31 adalah minggu pendidikan sibik kegembiraan. Okey, ruang ini adalah kegunaan untuk subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Jadi dia dah bagi ni reminder siap-siap. Okey, di sini jadi selesai. Okey, di sini ini kita delete lah. Contoh. Ini delete backspace. Okey, backspace. Okey, selesai di bahagian paparan utama. Okey, kedua adalah di SKP. Okey, di SKP untuk supaya kita punya dokumen berjalan dengan lancar. Kita perlu delete mata pelajaran yang kita tidak berkenaan lah. Yang tidak berkenaan. Maksudnya tak berkenaan. Contoh dia. Dengan delete subjek yang kita tidak ajar. Itulah ayat yang mudah. Okay, contoh Encik Salman diajar RBT saja. Okey. Jadi bila yang kita ajar itulah yang kita hide. Okey, jadi RBT kita hide. Tekan. Okey. Kalau kita ada subjek lain tekan hide. Yang okey. Baik. Kemudian Control A dan dia akan select semua. Dia lambat sikit sebab dokumen banyak kan, dia action dia lambat sikit.
kita sekali lagi Ctrl A. Okey, sudah Ctrl A. Selectkan semua. Tekan backspace. Tekan delete. Backspace ataupun delete, mana-mana boleh, tak ada masalah. Okey. Sebentar. Okey, baik, selesai. Dah delete. Okey. Kita pergi kepada paparan utama. Kita nak test. Betul ke tak? Okey. Sebelum tu, sebelum kita pergi pada paparan utama, kita kena, paparan utama kita kena edit dulu bahagian data. Okey, bahagian data adalah bahagian kelas. Ini kelas. Okey, kelas yang kita ajar saja supaya senang kita nak tengok drop down dia. Okey, dan juga masa. Macam kalau sidang pagi mula 6.40, manakala sidang petang mula 12 suku kan. Jadi ikutlah mana-mana yang kesesuaian. Jadi boleh dia ini contohnya ini satu adil. Okey, antara ini adalah 6.40 sampai 7.10. Kira gitulah buat sampai habis. Okey. Kita pergi kepada hari Isnin. Kita pergi kepada paparan utama. Kita test. Okey. Ni nampak yang kita ubah tadi, satu adil. Okey. Contoh, cikgu tak letak tak ni, kita boleh juga type secara manual lah. Satu bijak gitu. Contoh kalau malas kita nak edit bahagian data kan, kita type secara manual pun boleh. Okey, itu 6 bijak begitu. Tak ada masalah. Okey. Baik, tapi sebaiknya kita gunakan option drop down yang telah disediakan supaya mudah untuk kita edit di telefon. Okey, contoh di sini kita ambil masa 6.40 sampai 7.10. Okey, 30 minit. Bukan 30 minit. Betul lah 30 minit ya. 30 minit. Okey, subjek kita ambil tadi. Yang lain kita dah delete, tinggal ada berhenti. Okey, tapi tahun 1 pula. Salah ha. Okey. Kita silap. Bukan tahun 1. Okey, kita salah. Soal ni mana tahun 1, kita pergi data balik. Kita ambil ni 4 adil. Okey, kita pergi balik sini. 4 adil. Okey, subjek RBT darjah 4. Darjah 4. Tanda bintang bermaksud ni tu sudah DSKP yang ada dalam spreadsheet ni sudah diupdate semakan 2017. Okey, yang terbaru lah. Okey, baik. Okey, selesai kita edit di sini. Dan cikgu kena isi lah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampailah Jumaat. Okey, jadi Isnin ni Isnin okey, jadi sekarang ni dalam yang template saya bagi ni, dia macam ada isi siap-siap kan. Ada isi siap-siap lah. Macam mana kita nak delete benda ni secara sekaligus. Jadi di sini ada beberapa option script yang telah disediakan oleh developer RPH ni. Okey, jadi kita boleh padam RPH. Mula-mula kita kena bagi authorize require. Okey, kali pertama kena bagi authorize require. Kena bagi ni sekali je kita kena buat. Okay, authorize require. Jadi kita sudah bagi authorize. Okey, jadi padam RPH hari ini.
Maksud tengok dia dah padam. Okey, dia dah padam kan? Padam. Okey, nice. Okey. Jadi hadiran. Okey. Baik. Jadi ini dia buat create cara automatik, tarikh automatik, hari automatik, minggu automatik, disahkan oleh macam saya disahkan oleh long kanan kurikulum kelas Pak Adil masa 6.40 10 kehadiran. Kita nampak ni, kita boleh edit. Contoh ni, klik 2 kali je. Contohnya hadir hari ni 25 daripada 34. Dia akan sebetullah. Okey, jadi RBT automatik. Okey, baik, nice. Okey. Jadi sekarang selesai kawasan ni. Okay. Jadi tema kita kena isi daripada atas ke bawah, baru dia akan muncul. Okey, contoh. Saya bagi contoh di sini. Saya ambil bahagian reka bentuk pengenalan kepada teknologi. Okey, tajuk pengenalan kepada teknologi. Okey, ini tema bidang. Dia 3.0 dia punya standard kandungan aplikasi teknologi. Okey. Dan juga kita tengok dalam standard pembelajaran. Okey, kita pilih apa yang kita nak ajar hari ini. Contoh 2 yang kita nak ajar hari ini. Contoh yang 2. Okey. Yang kita tahu kalau kita ada 2, maksud ada 2 objektif lah kan. Okey, contoh ya, macam ni lah. Okey, di bahagian objektif ni kita kena type sendiri, atau kalau kita tak nak type sendiri, kita nak main drop down, kita pergi kepada DSKP. Okey, pergi kepada DSKP, cikgu ni hidden katakan RBT. Bahagian objektif tu cikgu kena type sendirilah. Kena type satu sini, baru dia akan keluar satu-satu. Okey, begitu juga dengan aktiviti kena type, baru dia akan keluar. Okey, boleh faham? Okey, objektif ni, objektif kita juga boleh type sendiri. Okey, type ataupun kita copy paste. Okey, contoh saya ambil di sini adalah RPH yang saya punya lah. RPH saya punya. Sekejap, saya tengok, saya ambil contoh ni RPH RBT. Ya, reka bentuk dan teknik aplikasi teknologi 3.1 3.12, betul kan? Okey, 3.1 3.2. Okey. Baik. Baik, jadi 3 poin menerangkan, menghuraikan. Saya tengok, cek balik. Okey, betul kan 3.1 3.2? Okey, 3.1 3.2. Okey, jadi ini RPH yang kita punya, yang kita dah buat sebelum ni. Jadi macam mana kita nak ambil ni, kita nak masukkan ke dalam sana. Okey, kita copy. Okey, kita copy masuk di sini sheet ni. Okey, sheet ni. Okey. Okey. Silap. Okey, control kita back balik. Kita tak boleh macam tu. Kita kena ambil satu-satu, baru dia nampak cantik sikit. Okey, menyatakan teknologi. Kita control X. Okey. Menyatakan teknologi. Okey, melaksanakan. Okey. Dan kepentingan manusia. Dan yang terakhir adalah membanding beza. Okey. Lepas kita guna paste value only ya. Okey. Baik. Ini sudah. Kita tengok objektif pembelajaran. Lepas tu kriteria pembelajaran ni adalah wajib bang. Kriteria pembelajaran ni adalah benda wajib yang perlu ada untuk RPH TS25. Jadi mana-mana guru-guru yang mau yang menghantar dalam keadaan dokumen Word, jadi perlu RPH tu mesti mengandungi kriteria kejayaan. Sebab ini adalah salah satu di dalam TS25 lah, RPH TS25. Mesti ada
kriteria kejayaan, ada nilai murni, ABM, kemahiran berfikir, PAK 21 dan juga itu mesti ada. Jadi kalau yang guru nak hantar guna Word tu mesti ada part-part inilah. Okay. Kita tengok, kita ambil kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan. Special. Kalau dia tak jadi, kita press sini je. Okay, nice. Jadi cantik kan? Tengok kriteria kejayaan, activity. Okay, activity ni disediakan 3 kolom. Maksud ini adalah set induksi, activity dan juga penutup. Okay. Ini contoh activity. Okay. Set induksi kita ambil. Set induksi. Activity. Dan juga penutup. Okey, dan juga penutup. Okey. Baik, selesai. Jadi aktiviti kita tengok dia automatik dia keluarkan aktiviti utama dengan aktiviti penutup. Jadi selesai lah. Okey, baik. Jadi EMK ni, elemen merentas kurikulum, okey, pun telah disediakan. Okey, jadi kita pilih je mana-mana satu yang kita nak. Okey, contohnya ni contoh. Okey, bahasa suara, ABM, komputer, LCD, alat tulis, whiteboard dan sebagainya. Kemahiran berfikir, buat kaitan, membanding beza, menjelas atur. Okey, teknik PAK 21, gallery walk, spin, role play. Okey, ini juga besar. Contoh apa? PAK 21, gallery walk. Okey, gallery walk. Gallery walk. Okey, contohnya kalaulah kita tidak ada pilihan di sini, okey, contoh teknik PAK 21 tak ada dalam pilihan di sini, okey, kita boleh type ya. Contoh teknik PAK 21, PAK 21. Kaedah pembelajaran. Saya pun tak berapa hafal teknik PAK 21. Okay, hot seat, role play, inside. Semua ada ni. Okay, tak apalah. Okay, saya bagi contoh je kan. Contoh teknik PAK 21 adalah contoh-contoh contohnya peta minda. Ini pun boleh, tak ada masalah. Kita type dia akan keluar ini. Peta suara besar pula. Okay, peta minda. Okay, keluar begitulah. Okay, jadi refleksi. Jadi refleksi ni dia automatik daripada kita punya objektif. Maksud kita ada 3 objektif, maksud ada 3 refleksi yang kita perlu buat. Jadi automatik. Contoh, ingat murid kita ada berapa? Sama lah. Kita tengok scroll balik, murid kita ada 34. Jangan silap. Jadi sini tulis ya 34. 34. Okey, 34. Okey. Okey, 1 contohnya sini 10 20.
Sini 25. Ikutlah kita punya penilaian macam mana kan. 3 sini 34. Okey. Baik. Jadi selesailah RPH kita. Ini pemulihan dan penggayaan. Pemulihan dan penggayaan adalah kita ni. Ini pun termasuk di dalam RPH yang dikehendaki oleh TS25, perlu ada pemulihan dan penggayaan. Okey. Jadi pemulihan satu daripada ini. Okey, kalau ada latihan tambahan. Okey, contoh satu daripada 34. Latihan tambahan, pemulihan, penggayaan 2 daripada 34. Okey. Ada pembelajaran akses sendiri. Okey. Tapi kalau ini cikgu atau kita nak type sendiri, tak ada masalah. Type je, type begitu. Okey. Boleh. Tak ada masalah kan? Okey. Baik. Okey, jadi selesailah satu RPH kita. Okey. So, paparan utama. Okey. Kita tengok hari ni. Hari Isnin tu hanya ada satu RPH saja. Jadi kita di sini disediakan ada 8 RPH. Untuk jadi cantik, kita pergi pada option ni, kita bilangan RPH, ada satu RPH ya. Kita bagi script to running. Script to running. Okey, dia dah running. Jadi dia akan jadi satu je lah. Kalau ada 2, kita tekan 2 RPH. Okey. Baik. Okey, jadi selesai. Kalau kita nak print pun dia akan jadi cantik macam ni. Cantik macam ni. Okey, boleh faham? Jadi cantik macam ni kan. Begitu dan seterusnya, Selasa, Rabu, Khamis sampailah Jumaat. Okey, sedikit penerangan tentang option atas ni. Ini adalah bilangan RPH. Kita boleh tunjukkan jenis RPH Arab dan Jawi. Okey, Arab dan Jawi. Okey, kalau kita mengajar Pi, kita tukar pada Jawi, dia akan automatik tukar macam ni. Dia akan ni. Okey. Jadi kita tukar balik jenis RPH PM English. Okey. Baik, jenis RPH padam RPH. Saya sudah bagi tunjuk. Ini bantuan sekiranya ada apa masalah, boleh tanya kepada developer dia, iaitu Encik Zairi pada Terengganu. Okey. Selesai lah. Diandaikan contoh Selasa dah siap, Rabu dah siap, Khamis dah siap, Jumaat dah siap, SKP pun sudah, ni sudah. Okey, jadi minggu 31 selesai. Okey, jadi RPH kita 3 minggu 31. Minggu 31 sudah selesai. Okey, minggu 31 selesai. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita menghantar RPH kita kepada pentadbiran ataupun kita punya penyemak? Okey, jadi penyemak, saya bagi contoh untuk saya punya penyemak adalah Cikgu Franklin, iaitu kita punya PK Eko. Okey, ini adalah bilik dipanggil room Franklin. Okey, jadi sini sudah ada arahan minggu ke-31. Sepatutnya Cikgu Frank Cikgu Franklin yang post kemarin, tapi saya terdelete, jadi saya post balik lah, iaitu yang dia jadi sekolah kebangsaan Cendrawasih. Okey, jadi sama je, tidak masalah. Okey, jadi kita pergi kepada minggu yang kita nak hantar. Okey, minggu yang kita nak hantar. Okey, minggu ke-31, 3 poin. Okey, penerangan sedikit. 3 poin ni sudah diterangkan. 1 tu tak hantar langsung, 2 tu tidak lengkap ke ataupun ada masalah, 3 adalah lengkap dan sebagainya. Okey, ini kolom untuk kalau kita komen di sini akan terpapar kepada
semua. Maksud siapa yang di bawah Encik Franklin akan nampak lah. Manakala private comment ni antara kita dengan penyemak. Okay. Cara kita hantar adalah add or create Google Drive. Okay. Tapi kepada kita punya My Drive, okay, kita cari folder yang kita dah buat tadi, itu RPH Cik Salman, RPH 2020, file nombor 13, minggu ke-31. Minggu ke-31. Ni tinggalkan komen dah. RPH M31 and in. Okay, jadi bila kita sudah submit, dokumen kita tidak boleh diedit. Kita okay, kita sudah submit, dokumen kita tidak boleh diedit. Jalan berada di bilik as. Kita tengok nombor 13. Kita tengok ni. Okay. Tu. Jadi tak boleh edit kan? Memang tak boleh edit. View only. Sebab apa? Sebab dalam proses semakan para pentadbir, bila pentadbir pulangkan balik dokumen ni, baru kita boleh edit. Boleh. Bila pentadbir selesai bagi markah, semak dan sebagainya, baru kita boleh edit. Okay. Jadi senanglah bila kita digalakkan untuk download apps Google Classroom di telefon supaya kita senanglah untuk cek hantar page dan sebagainya. Okey, kalau contoh di sini, okey, macam mana kalau kita nak cek RPH kita tengok di sini. Kita punya classwork RPH minggu 30, M29 ni. Kita nampaklah kita punya RPH minggu. Jadi dia takkan hilang sebab memang ada dekat sini. Okey. Baik. Itu saja daripada saya. Ini adalah untuk panduan kepada guru. Panduan kepada guru cara untuk create folder RPH dalam Google Drive. Kemudian lakukan arahan make a copy. Master file ke dalam file kita, dan seterusnya adalah cara untuk kita hantar dokumen RPH kita setiap minggu. Okey. Baik. Okey. Sekian dan terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah kita boleh buat PLC. Sekian, terima kasih.